Okey, tazkiyatun nas ini merupakan penyucian jiwa. Okey, kita nak menyucikan jiwa kita daripada kotoran-kotoran. So, ianya adalah 70% dari faktor kesembuhan. So, apa yang kita maksudkan dengan tazkiyatun nas, menyucikan jiwa kita? So, yang paling mustahak sekali adalah taubat. So, sebagai pesakit, perlulah sentiasa bertaubat kepada Allah. Kita perlu menyesali setiap dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar dan dosa-dosa syirik. So sebab tu kadang-kadang kita tidak sembuh-sembuh daripada penyakit dan juga sakit, sebab kita masih lagi dalam lingkungan melakukan kesyirikan. Kita masih lagi mengamalkan tangkal-tangkal. Kita masih lagi menyimpan ibu duit, pelaris, tangkal-tangkal azimat di dalam rumah, kononnya sebagai peninding. So kalau kita buat rawatan, maka kita memang tak kunjung sembuh, tak sembuh-sembuh, sebab masih ada perkara-perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So sebaiknya, okey, ini pesanan daripada guru saya juga. So kita cuba kita muhasabah diri kita balik, senaraikan apa dosa-dosa yang pernah kita buat, dosa-dosa besar, dosa-dosa syirik yang pernah kita buat. Okey, dan kita memohon taubat, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang mungkin dahulu kita masih lagi tak ada ilmu, tak ada kesedaran. Jadi kita telah pergi berubat dengan Tok Bomoh, kita ada ambil cincin sebagai peninding, kita ada ambil keris sebagai peninding. Konon-kononnya kalau kita simpan duit, ibu duit dalam beg duit sebagai penambah rezeki, penarik rezeki. So kita mungkin ambil benda-benda tu dalam keadaan kita masih tidak tahu ianya adalah dosa. Okey, itu satu. Yang seterusnya, kita perlulah sentiasa memberi ampun terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. So kita jangan ada prasangka, buruk sangka ataupun dendam. Ini yang saya selalu pesan kepada pesakit-pesakit, terutama yang terkena sihir. So memberi ampun, andai kata dia syak ataupun tahu siapa yang menyihirkan dia, memberi ampun kepada orang tu. Jangan kita simpan dendam kepada dia. Moga-moga dengan memberi keampunan yang kita beri kepada dia, terbuka pintu hati dia untuk menarik balik sihir itu. Memang disebabkan sakit tu agak sukar kita nak ampunkan orang yang kita tu. Tapi inilah yang disebut sebagai penyucian jiwa. Okay? Kita perlu bersihkan diri kita, okay? Memberi ampun kepada orang yang mungkin dengki kita. Malah kita kena mendoakan dia pula, supaya dia murah rezeki. Semoga bila dia murah rezeki nanti, dia tak ada lagi ada perasaan hasad nak ganggu kita lagi. Selain pada itu juga penting, okay, memohon keampunan daripada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, suami atau isteri kita. Yang mana yang pesakit tu perempuan, mohon ampun daripada suami. Kalau pesakit tu lelaki, memohon ampun kepada isteri dia. Atau orang-orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Okey. So kita kenalah, okey, selalu telefon mak ayah kita, minta ampun, minta maaf. Jangan tunggu raya je. Ini salah satu juga kesilapan kita, nak minta maaf dengan ibu bapa ataupun pasangan kita hanya tunggu di hari raya. Okey, ini adalah satu kesilapan lah. So bila kita call mak ayah kita di kampung tiap-tiap minggu, selitkan minta ampun dan minta maaf kepada mak ayah kita. Okey, salah satu lagi juga penyumbang juga faktor kesembuhan dalam tazkiyatun nas adalah redha dan juga syukur. Kita kena redha dengan sakit yang kita hadapi sekarang. Sakit tu merupakan satu ujian. Banyak hikmah dia akibat sakit. So kalau tuan-tuan nak faham, tuan-tuan sekarang yang ikut kelas ni berkemungkinan besar sebahagian besarnya adalah pesakit. Disebabkan sakit itulah tuan-tuan dan puan-puan mula untuk belajar. Okey, disebabkan sakit itulah ramai di antara kita ni mula kenal akan ayat-ayat ruqyah, mula beramal dengan ayat-ayat ruqyah. Selain daripada itu juga, salah satu cara lain untuk kita membersihkan jiwa kita adalah dengan melakukan qiyamul lail. Okey,
kita bangun di tengah malam, kita buat doa, kita buat solat taubat, kita buat solat tahajud, kita buat solat hajat. Ini juga saya selalu pesan kepada pesakit-pesakit ataupun kes-kes yang berat, bangun malam untuk buat qiyamul lail, buat solat hajat, solat sunat 3 serangkai ni, buat solat tahajud, kemudian buat solat taubat, kemudian last sekali baru kita tutup dengan solat hajat. Ini antara yang saya selalu pesan juga kepada pesakit-pesakit saya. Yang seterusnya ini juga pernah saya ulas secara panjang lebar sebelum ni, sedekah untuk sembuh. Kita kena faham sedekah ni selain daripada membersihkan harta, sedekah ni juga akan dapat membantu kesembuhan dan menolak bala. So kita sembuh dengan berdoa di saat kita bersedekah. So amalkan sedekah yang mudah-mudah, insya-Allah. Tak perlu nak sedekah, tak perlu kita nak memberatkan diri kita dengan sedekah yang nilai yang terlalu besar. Biasakan diri kita sedekah RM1, RM2, tapi kita kena kerap-kerapkan, istiqamahkan setiap pagi. Selain daripada itu juga disarankan juga kita bersedekah kepada orang lain yang sakit. Kita sedekah juga kepada orang lain yang sakit supaya doa dia sakit juga akan memberi kesan kepada kita. So jangan pula, ini salah satu pesanan saya juga, kita sentiasa bersedekah. Jangan tunggu ikhlas baru sedekah. Sedekah saja. So setiap hari kita sumbangkan saja sedekah, insya-Allah ikhlas tu dia akan datang dengan sendirinya. Kalau nak tunggu ikhlas baru sedekah, maka memang kita tak akan sedekah lah. Sebab memang agak susah kita tiba-tiba nak jadi ikhlas macam tu. So maksudnya ini adalah satu yang memang saya memang banyak kali saya ajar, amalkan bersedekah setiap pagi. So setiap pagi selepas subuh, carilah mana-mana tempat untuk kita sumbangkan RM5, RM10 setiap hari. Istiqamah setiap hari. Kalau tuan-tuan amal selama 40 hari ke, memang tuan-tuan akan nampak kesan-kesan dia. Muhasabah diri, kita sebelum tidur biasanya kita cuba muhasabah, kita renungkan apa dosa-dosa yang kita buat hari ni, apa yang dosa-dosa kita dah buat pada orang pada hari ni, kita telah menyakitkan hati siapa pada hari ni, so supaya kita boleh memperbetulkan kesilapan-kesilapan kita untuk esok harinya. Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga berpuasa, ini adalah salah satu amalan juga yang akan mampu membersihkan diri kita. Membaca Al-Quran secara istiqamah pada setiap hari. So kalau boleh sehari bagi dapat 1 muka surat, 2 muka surat ke, istiqamah setiap hari. InsyaAllah bacaan-bacaan ayat Al-Quran ini akan bantu membersihkan hati kita. Selain itu, amalkan puasa-puasa sunat, puasa Khamis, puasa Isnin dan Khamis, puasa-puasa sunat yang lain, insya-Allah akan membantu mengawal nafsu kita. Okey. Itu antara bab tazkiyatun nas.